Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat Usra Online yang setia bersama kami saban minggu. Dan hari ini memang kita special sikit. Kita hanya sempat record, kita tak dapat buat live di saluran YouTube, tapi insyaAllah akan diupload lah kalau dapat. Inilah hasilnya. Baik, hari ini kembali balik kepada perbincangan yang telah pun kita sampaikan di channel Telegram. Bagi yang follow kami di channel Telegram, boleh ada di description YouTube channel ni, khususnya untuk yang mengikuti lah di ruangan Zoom, perbincangan ataupun cadangan-cadangan tajuk yang ingin diutarakan. Baik, khusus untuk pada malam ni, perbincangan kita tentang Afghanistan. Kita kepada straight to the topic perbincangan yang sepatutnya sudah pun disepakati sebenarnya di behind the scene di belakang tabir perbincangan tajuk tentang Afghanistan. Jadi apa yang saya ingin utarakan mungkinlah untuk kita introduction ataupun pendahuluan kata perbincangan Afghanistan ni kenapa jadi topik dalam Usra Online. Kerana mau tidak mahu perkembangan dunia juga kita kena ikuti, dan juga apatah lagi keadaan semasa yang di berita dunia, di ruangan-ruangan perbincangan dunia membincangkan isu Afghanistan ni agak kerap dan juga intens lah segi perkembangan semasa. Dan khusus lagi sebagai belia Muslim, remaja Muslim, kita tak boleh ketinggalan dalam mengetahui apakah sebenarnya insiden-insiden yang terjadi, supaya dengan itu kita memahami apapun media, apapun yang berlaku di tengah-tengah perbincangan di kalangan media antarabangsa maupun media lokal, kita menguasai lah sebagai orang yang cakna terhadap perkembangan urusan umat Islam, khususnya sebagai generasi muda. Jadi percaturan ke depan kita akan lebih memahami apakah realiti dan situasi yang sebenarnya terjadi. Sebelum itu, disebabkan hari ini pun tak begitu ramai, mungkin tajuk dia agak berat ke, wallahu alam, saya tak tahu apa yang melatar belakangi tak ramai sangat pada malam ni. Tapi kita tetap proceed dengan perbincangan tu kerana kita datangkan khas tetamu untuk menceritakan sebenarnya tentang Afghanistan. Okey, sebelum kita masuk ke perbincangan, biasa saya hari ini tak ramai, jadi saya ada Heki atau Hamzah lah. Okey Hamzah, macam biasalah sebelum kita deliver the content ataupun kita bincangkan konten tu, kita tanya dulu for beginning secara umum, menurut Hamzah apa yang menjadi di fikiran Hamzah bila isu Afghanistan terjadi di tengah-tengah dunia umat Islam. Apa yang Hamzah boleh kongsi pandangan Hamzah tentang keadaan atau situasi yang melanda Afghanistan? Okey, nak setting dulu. Okey, kita pun ada yang lain. Ada yang lain boleh berkongsi, mungkin boleh on camera supaya kita boleh berinteraksi. Kita boleh bertanya-tanya dulu, tukar-tukar dulu idea kita sebelum kita kepada inti. Hamzah tu orang lain jadi ni siapa ni? Heki So saya confused ni. Heki yang mana satu, Hamzah tu mana satu. Okey. So nampak macam sama. Okey, tak kisahlah. Apa pun, kalau Heki sendiri boleh give your idea, opinion dulu. Apa yang berkaitan dengan Afghanistan, apa yang Heki boleh kongsikan sikit tanggapan awal Heki tentang isu Afghanistan ni. Saya tengok Afghanistan ni dia lebih kepada politik dengan propaganda.
Sebab yang sokong Taliban ni bukan setakat orang Islam je yang dikatanya yang radikal. Tapi kalau kan China pun ada sokong Taliban ni. So kita Oh. tahu China dengan negara barat memanglah bermusuh daripada pelbagai sudut sebab dia nak bertanding. So tentu dia lebih daripada setakat serangan, dia lebih pada politik gitu. Tapi saya tak tahulah, mana tahu hujah tetamu kita lain sikit hari ni. Okey, jadi dia lebih pada politik dan propaganda lah isunya. So tak kisahlah siapa pun yang mentadbir Afghanistan tu, baik Taliban ke, baik kerajaan sebelum ni, semuanya berkaitan politik dan propaganda. Adakah seperti itu Haiki nak kata tadi? Okey. Baik, kita juga ada Hakim. Kebetulan hari ni Hakim lama juga tak nampak Hakim. Cerita tentang Afghanistan, apa Hakim nak story kalau di permulaan ni, di ruangan permulaan ini, apa yang Hakim nak explain tentang Afghanistan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Bro Azli bertanyalah tentang apa pendapat saya berkenaan tentang isu di Afghanistan. Jadi bagi pendapat saya di Afghanistan adalah sebuah satu kawasan di mana menjadi rebutan lah kuasa-kuasa besar. Jadi bila kita tengok sejarah di mana dulu British telah pun berusaha untuk menjajah Afghanistan, namun tidak berjaya sepenuhnya lah. Dan kemudian datang pula satu kuasa besar iaitu Soviet Union membawa tentera dan juga dia punya ideologi dia untuk menjajah Afghanistan, dan kemudian tidak berjaya juga. Seperti British tak berjaya juga dan Soviet Union pun tak berjaya juga. Kemudian setelah daripada itu terbentuk negara dipimpin oleh Taliban, dan kemudian Amerika pula menjajah Afghanistan. Dan selepas 20 tahun kita dikejutkan Amerika keluar daripada Afghanistan kerana mereka gagallah untuk menguasai seluruh kawasan di Afghanistan. Jadi kita lihat Afghanistan tu menjadi graveyard of empires lah. Maksudnya empire-empire besar datang ke Afghanistan kemudian gagal untuk menaklukkan Afghanistan. Kerana penduduknya dekat situ kuatlah dalam menentang penjajah. Itulah jadi rebutan negara-negara kuasa besar. Okey, so dia tadi di awal tadi ada Eki kata elemen politik dan propaganda, yang ini adalah perebutan kuasa besar. Jadi Afghanistan ni perebutan kuasa besar atau isu politik dan propaganda. Mari kita bersama dengan Taifun Nisham. Taib lah. Ya tuan, boleh on camera tak? Kita punya tetamu jemputan kita untuk berkongsi cerita. Hari ni kita bagi sedikit special, ada floor khusus untuk tuan Taifun Nisham kita ni untuk bercerita apakah sebenarnya. So kita bermulalah dengan soalan asas, iaitu apakah sebenarnya yang melanda Afghanistan, atau apa sebenarnya cerita yang terjadi di Afghanistan ni. Boleh kita persilakan ruang dan waktunya. Silakan tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada moderator Saudara Azli, sahabat saya, kepada nampak tadi Ustaz KZ pun ada. Dan rakan-rakan Zoom. Kejap kita akan mute dulu. Okey, sila. Okey, terima kasih. Teruskan. Adik-adik sahabat Zoom sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya datang pada minta saya untuk sertai program malam ni. So program ni saya tengok satu program yang baik supaya anak-anak muda kita ni dapat diberikan pemikiran-pemikiran yang alternatif supaya mereka ni dapat menilai mana yang baik, mana yang buruk. Saya diberitahu program ni untuk kita berkongsi. Sebab itulah dia punya formatnya bukan ceramah. Ya, betul.
Sharing, Ya, sharing is caring. Alright. itulah. Kita biasa ceramah. Jadi bila suruh sharing ni dia jadi macam janggal sikit lah. Sharing sikit-sikit kan. Terlalu banyak perkara yang perlu atau yang boleh diceramahkan untuk Afghanistan ini. Cumanya merujuk kepada apa yang ditanyakan oleh moderator tadi tu. Saya setuju sebenarnya tadi. Sahabat, siapa tadi yang kata propaganda tu? Hacky bro. Itu permulaan yang baik. Permulaan yang baik. Jadi untuk respon tadi yang Hacky bagi komen tu, ya betul. Afghanistan ni menjadi mangsa propaganda Amerika. So jadi kita boleh undurkan sedikit sejarah itu, kita boleh kaji sebab Amerika masuk ke Afghanistan ni adalah hasil daripada propaganda yang diberi nama War on Terrorism. Itu antara propaganda mereka hingga mereka masuk ke Afghanistan. Itu yang pertamalah. Dan banyak-banyak perkara yang ada dalam krisis Afghanistan ni. Dia bukan konflik sekarang ni, dia dah jadi krisis. Sebelum ni dia konflik. Konflik ni maksudnya berlaku perselisihan, pertempuran, pertelagahan antara dua pihak. Tapi setelah Amerika meninggalkan Afghanistan, dia dah bukan konflik. Bukan konflik antara Amerika dan Taliban. Sekarang dia telah bertukar menjadi krisis. Ini yang terbarulah. Krisis ekonomi, krisis kemanusiaan dan krisis politik yang berlaku. Kemudian jadi bila berlaku krisis itu, maka menjadi peluang, sekali lagi menjadi peluang kepada masyarakat barat untuk menjadikan krisis ini sebagai propaganda mereka untuk menyerang Islam. Okay. Kemudian apa yang dikatakan menyerang Islam itu? So adik-adik semua kena faham bahawa barat ini daripada dulu sampai kiamat mereka akan mencari peluang untuk merendahkan Islam, menyerang Islam dan menghancurkan Islam. Mereka akan pastikan bahawa Islam ni tidak akan kembali untuk memimpin dunia. Ini kita kena faham. Sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah itu, walan tarda ankal yahudu walan nasara. Tidak akan redha Yahudi dan Nasrani itu. Walan itulah kalimat tidak akan. Maksudnya kalimat yang bermaksud tidak akan selama-lamanya. Maksudnya orang-orang barat ini selama-lamanya tidak akan redha untuk umat Islam ni memimpin. Jadi sebab itulah mereka akan jadikan setelah mereka meninggalkan Afghanistan, ya tadi bagus mengatakan bahawa China cuba ambil kesempatan, Rusia untuk mengambil kesempatan. Itu kalau siapa nak boleh berdiskusi kemudian. Kalau saya cerita tu panjang cerita tu. Okey. Jadi yang saya nak share di sini sikit lagi, mereka menyerang Islam dan ketika itulah seluruh dunia akan melihat apakah pejuang Taliban yang akan buat ke atas Afghanistan. Yang kita sedih, yang terbaru, mereka seolah-olah kembali kepada Taliban yang asal. Antaranya mereka memaksa kanak-kanak memegang senjata. Kemudian mereka memaksa gadis-gadis yang berumur 15 tahun untuk berkahwin. Lepas tu apa lagi? Mereka juga memaksa wanita-wanita yang keluar dari rumah tu kena ada mahram. Pergi pasar pun kena ada mahram dan sebagainya. Ini dah mula dilihat, dah mula kelihatan. Jadi ini akan menjadi bahan propaganda barat untuk menyerang Islam. Baik, seterusnya saya nak share di sini untuk mungkin kita boleh bincangkan bersama. Jadi kat mana silapnya itu? Jadi penting untuk kita ni sebagai seorang Islam, kita memahami adakah propaganda barat itu betul ke salah ke, yang Taliban ni buat betul ke salah, itu yang kita kena faham. Betul ke orang kanak-kanak ni perlu dipaksa masuk ke medan pertempuran kan? Jadi isu di sini kita perlu tengok apakah betul Islam yang cuba ditunjukkan oleh Taliban ini kan, sehingga orang melihat Islam tu sebagai
Suatu yang yang agak orang kata ganas lah ataupun kasar dan sebagainya. So penting bagi kita sebagai remaja dan sebagai seorang Islam untuk kita memahami Islam tu dalam bentuk yang menyeluruh. So supaya kita tidak terperangkap lah dengan propaganda barat seperti mana yang sahabat kita nyatakan tadi. Allah Okey. alam tu. Sekadar untuk permulaan ini, di awalan ini maksudnya dia memang betul-betul terbukti propaganda barat untuk mencitra burukkan Islam, untuk menggambarkan bahawa Islam ni satu agama ataupun sesiapalah yang mengambil Islam maka akan terjadinya kemunduran, kelemahan ataupun masalah-masalah yang akan terus-terusan melanda ke atas masyarakatnya ataupun rakyatnya. Jadi kalau menurut tuan kita tadi ataupun sahabat kita lah, kita kalau tuan tu rasa jauh sangat kan. Tapi dia off camera tu boleh tak on camera? Jadi kita nampak sikit respon daripada sahabat speaker ni. Jadi kita nampak lah. Boleh lah. Tak adalah rasa segan sangat nak bercakap dengan gambar. Jadi kalau menurut yang lain, kita ruang dulu kepada yang lain untuk melihat. Adakah anda juga melihat benda yang sama? Kalau Hacky melihat benda yang sama tak? Seperti mana sahabat kita Tuan Taifun Hisham tu mengatakan bahawa ini propaganda barat ni sebenarnya untuk meletakkan Islam sebagai posisi yang bersalah ataupun jadi common enemy kepada seluruh masyarakat dunia. Islam jadi musuh kepada seluruh masyarakat dunia. Menurut Hacky macam mana? Saya sokong. Itu saja? Sokong aja? Atau ada tambahan lain? Tambahan saya macam ni lah. Dalam banyak-banyak agama Islam je yang paksa agama lain suruh ni lah. So agama lain dia tak kacau agama lain kecuali agama Islam. Itu pun ialah kan sebab agama Islam kan agama yang terakhir dan dia memang menghapuskan segala agama lama kan. Tapi benda tu lah yang orang tak terima. Itu orang tak boleh terima. Betul lah. Okey, itu menarik juga. Jadi Islam tu dilihat sebagai musuh kerana Islam tu ada seruan untuk elemen, kita panggil elemen dakwah atau mengubah keyakinan orang daripada keyakinan yang lama kepada keyakinan yang benar, iaitu Islam. Seperti itulah Hakim. Okey, kalau Hakim pula macam mana? Hakim pula melihat tadi perbincangan kita di awalan ini, di peringkat awal ini, melihat dari segi perspektif propaganda barat untuk menjadikan Islam tu common enemy ataupun satu citra buruk bahawa semua orang sepakat bahawa Islam tak sesuai memerintah. Islam tak perlu digunakan untuk memerintah. Macam mana Hakim? Okay. Jadi saya bersetujulah dengan pernyataan Bro Azli tadi dan juga yang share pasal propaganda tadi lah. Hakim dan juga Ustaz Taifun Hisham. Saya setujulah bahawa Amerika sengaja membiarkan satu golongan ni yang mungkin mengamalkan Islam tapi dengan cara yang sedikit ekstrim dengan bertujuan untuk dia nampak Islam ni memerintah dengan sangat teruk lah. Padahal sebenarnya tak semestinya betul lah apa yang pandukan Islam. Jadi ini seperti juga mirip macam yang sebelum ni lah ISIS menggambarkan bahawa bila Islam tu memerintah, Islam akan memerintah dengan sangat kejam lah. Jadi Taliban ni boleh jadi macam ISIS 2.0 lah ibaratnya propaganda mereka. Itu pendapat lihat. Okey. Propaganda sama juga. Saya dimaklumkan saudara ataupun sahabat kita iaitu Ustaz Taifun Hisham lah. Tuan saya Taifun Hisham ni dia ada urusan. Jadi saya cuba percepatkan sesi perbincangan ni dengan beliau supaya beliau boleh menguruskan urusan yang beliau perlu teruskan. Okey. Seterusnya Ustaz lah, kita panggil Ustaz je lah. Ustaz Taifun Hisham. Senang. Kita establish terus. Jadi menurut Ustaz sendiri, itu secara prinsipal awal. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Itu secara konsep awal iaitu untuk meletakkan Taliban sebagai image representatif kepada Islam dan apa pun yang negatif nanti akan dipersalahkan Islamnya.
Tapi sekarang situasinya apa yang terjadi dalam situasi semasa? Terjadi apakah yang dirancang oleh musuh-musuh tadi? Itu lebih tepatlah. Untuk membawa masyarakat dunia atau media-media ni akan membuat liputan negatif lagi. Apa sebenarnya yang bakal terjadi? Atau situasi semasa yang seharusnya kita ketahui? Silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih lagi sekali Fazli. Amerika ni sebuah negara yang bukan sebuah negara yang pertama sekali kita kena faham, bukan negara yang bodoh lah orang kata. Mereka bukan sebuah negara yang baru hari ini mereka melakukan ataupun mereka mencipta krisis. Mereka mencipta krisis sejak tahun sejak selepas Perang Dunia Kedua lagi. Contohnya berlaku di Vietnam, di Iraq, di Amerika Selatan, semasa Perang Dingin dengan Rusia. Amerika telah banyak melalui pengalaman-pengalaman politik dunia. Jadi sebagai sebuah negara yang mementingkan manfaat dan mementingkan kepentingan material, dan kita tahu bahawa Amerika pada hari ini memang seboleh-bolehnya dia nak membulut kekayaan dunia. Sebab itulah mereka ni sentiasa meningkatkan keupayaan tentera. Sebagaimana yang seorang cendekiawan, seorang ulama terkenal suatu masa dulu, iaitu Syekh Taqiyuddin. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini dalam salah satu kitab siasahnya, dia mengatakan bahawa kuasa politik yang paling utama adalah tentera. Kekuatan tentera. Itulah kekuatan politik yang paling utama. Bukannya wang, bukannya pangkat, tidak. Yang kuasa politik yang paling utama adalah tentera. Dan ini Amerika faham. Sebab tu mereka sentiasa meningkatkan keupayaan tentera dari masa ke semasa. Now, kembali pada soalan kita, sebenarnya apa yang Amerika mahukan? Amerika sebenarnya mempunyai serampang dua mata di Afghanistan. Yang pertama sekali, yang tadilah, maknanya salah satu tujuan utama itu untuk mendiskredit ataupun merendahkan Islam. Okey. Yang terbaru kita tengok tu, pejuang Taliban ni mengibarkan bendera Ar-Raya dan Al-Liwa. Ar-Raya, Al-Liwa tak nampak, Al-Liwa bendera putih. Al-Liwa. Al-Liwa bendera putih. Ini dikebarkan oleh Taliban. Jadi kita tak pasti sama ada ianya benar-benar genuine. Pihak pejuang Taliban mengibarkan Al-Liwa ini untuk menunjukkan bahawa mereka telah faham Islam. Dan kita tak pasti sama ada ianya dikibarkan supaya untuk mencemarkan bendera Al-Liwa ini. Bendera Al-Liwa ni adalah bendera yang sangat mulia. Inilah bendera yang dipacakkan di pejabat khalifah. Kalau yang warna hitam tu panji perang. Dan bendera hitam tu yang ada tulisan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah bendera panji untuk berperang. Manakala bendera putih itu bendera negara. Itu kena faham tu. Kita semua kena faham. Jadi bendera ini bendera yang suci sebenarnya. Dia mempunyai kalimat La ilaha illallah. Jadi kita tak pasti tu. Ada yang mengatakan, mengatakan Taliban ni, pejuang Taliban benar-benar memahami tentang konsep negara Islam. Wallahualam. Baik. Ada yang kalau ikutkan pandangan tadi, ini kesempatan Amerika untuk mengambil peluang untuk mencemarkan panji Al-Liwa ni tadi. Nampak? Itu yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan terampang dua mata, itu adalah untuk mengimbangi pengaruh China di kawasan Asia Tengah dan Asia Selatan. Saya tak nak pergi ke analisis ni. Kalau saya pergi pada analisis, saya akan jadi terlalu panjang habis ni jadi program saya nanti. Ikut kadar saya, siapa yang berminat analisis terperinci Afghanistan boleh PM saya, kita boleh buat sesi yang lain. Baik. Saya bagi teaser sedikit. Okey, teaser dia. Sebenarnya untuk mengimbangi kuasa China. Itu saja. So dengan dia membulut
sumber kuasa di Afghanistan, sebab kita kena faham projek Mm-mm. besar tu adalah projek pipe minyak dan gas yang disambungkan daripada Laut Caspian di Asia Tengah, dan pipe itu disalurkan ke negara-negara Asia Selatan yang pro kepada Amerika. Jadi dengan adanya pipe ini, ianya menghalang China untuk membolot sumber minyak di Laut Caspian tadi ni. So jadi penting bagi saluran pipe ini dijaga supaya ianya tidak jatuh ke tangan China. Jadi misi mereka hampir selesai. Jadi tak ada masalah untuk mereka meninggalkan Afghanistan. Supaya pipe ini dapat menyalurkan sumber kuasa kepada negara-negara yang pro Amerika di sebelah Asia Selatan. Apakah negara-negara Asia Selatan? Itulah negara Pakistan dan juga India. Okey. So jadi Menarik ni, menarik dulu. Okey, nanti dulu jangan reveal semua, jangan reveal semua. Nanti tak ada orang nak join program. Nak bagi detail, nanti kan habis program ni saya hijack. Jadi saya serah semua kepada saudara. Okey. Azli. Tapi saya akan beri ruang kepada mana-mana sahabat Usra Online untuk bertanya kepada tetamu khas kita. Silakan saya beri ruang untuk sesiapa nak bertanya soalan langsung kepada Ustaz Taifun Hisham kita. Silakan. Open mic anda dan tanya saja soalan. Ya. Baik Heki, silakan Heki. Yang negara pro barat tu, termasuk Eropah tu, ke bahagian Asia yang negara Islam yang macam dekat dalam Kaabah tu je. Yang negara pro Amerika tu yang dikatanya dipasang pipe dekat Laut Caspian sampai ke negara itu. Adakah negara Eropah juga terlibat dari segi usaha Amerika ini? Itu kata mudahnya. Silakan. Dalam hal ini, bila kita nak kaji sama ada negara Eropah terlibat atau tidak, kita kena mengkaji pakatan-pakatan di dunia. Jadi kita pun tahu di Eropah itu ada satu pakatan dipanggil EU ataupun European Union. European Union ini merupakan pakatan Eropah yang mana tujuannya untuk menyatukan negara-negara Eropah untuk bersaing dengan Amerika. Jadi untuk menjawab soalan tadi, memang mereka tidak terlibat dalam talian pipe daripada Laut Caspian ke negara-negara Asia Selatan. Okey. Itu jawapan pendek. Jawapan pendek, tak apa. Jawapan pendek je. Kita tak boleh nak cerita yang panjang. Nak cerita panjang nanti kita buat sesi khas bersama Ustaz Taifun Hisham tentang analisis Afghanistan. Okey, yang lain ada tak nak bertanya soalan? Saya beri ruang. Yang kita ada 21 orang dalam ruangan ni. Mungkin Hakim ke? Silakan bertanya. Ya, ada nak tanya satu soalan. Baik, silakan. Okey. Seperti Ustaz Taifun Hisham beritahu tadi, yang Pakistan kan allies kepada Amerika. Termasuklah pakatan diorang. Tapi mengapa Taliban ini dia ada juga kerjasama di belakang tu dengan Pakistan, sedangkan Taliban itu menentang Amerika? Macam itulah soalan saya. Mengapa ada pakatan Taliban dan Pakistan? Silakan. Terima kasih. Apa yang berlaku sebenarnya, kita kena kaji sejarah Taliban. So kita akan faham bahawa Taliban ni asalnya pelajar-pelajar madrasah, di mana mereka ini belajar madrasah yang terletak di wilayah utara Pakistan. Dan kemudian mereka ini mempunyai semangat perjuangan yang tinggi, dan kemudian mereka ni telah dilatih oleh Persikan Pakistan untuk berjuang, mengamankan asalnya lah, untuk mengamankan konflik. Yang ini konflik antara pejuang-pejuang mujahidin selepas Rusia berundur. Kita mungkin adik-adik mungkin ada yang masih muda lagi atau masih yang belum lahir ketika Rusia campur tangan di Afghanistan. Tapi kemudian Rusia dia juga kalah, seperti mana yang Hakim cakap tadi. Rusia pun kalah kerana mereka telah ditewaskan oleh para mujahidin Afghanistan.
Tetapi kita tahu bahawa setelah Rusia mengundur diri, pejuang-pejuang mujahid pejuang mujahidin ini pula dia bertelagah sama mereka. Kerana di Afghanistan ini dia terdiri pada pelbagai kaum. Banyak kaum di Afghanistan. Kalau kita kaji struktur Afghanistan ni, mereka mempunyai kaum-kaum seperti Pashtun, Hazara, Uzbek, Kyrgyz, Turkmen, apa lagi, Ismaili, banyak sangat kaum. Jadi sebab itulah puak mujahidin dia bertelagah. Maka untuk mengamankan Taliban ni diwujudkan dan seterusnya Taliban berjaya mengalahkan pejuang-pejuang mujahidin dan akhirnya Taliban ni mendapat kuasa. Dan sebab itulah kalau kita tengok talian itu, sejarah penubuhan Taliban itu sendiri memang ada kaitan secara tak langsung dengan dengan peranan Amerika dalam menciptakan pejuang-pejuang Taliban ini. So kisah tentang bagaimana Amerika mencipta dipanggil teroris lah ni, kita boleh menonton filem The Bodies of Lies yang dilakonkan oleh siapa tu yang pelakon Titanic tu, lupalah nama lelaki tu kan. Leonardo. Ya, Leonardo pandai semua, Leonardo DiCaprio. So dia melakukan cerita tersebut. Filem tersebut menceritakan bagaimana Amerika ni menciptakan panggil sebagai mereka gelar sebagai teroris. Itu menjelaskan. Satu lagi buku yang dipanggil The War of Ghosts. Macam itulah, War of Ghosts. Maksudnya perang hantu. Hantu ni bukanlah hantu macam hantu yang kita faham. Hantu ni maksudnya perang yang kita tak nampak siapa yang di belakangnya. So balik pada yang tadi tu. Yang berlaku sebenarnya, ya betul, ada sebahagian pemimpin Taliban ni yang melakukan rundingan dengan Amerika. Kena faham ya, macam yang saya sebut tadi, di Afghanistan ni Taliban ini sebenarnya diwakili oleh pelbagai kaum. Untuk menjawab persoalan tadi, bukan semua kaum ini atau bukan semua kumpulan-kumpulan pejuang Taliban ini sebenarnya dia setuju dengan kepimpinan-kepimpinan yang sedang berunding dengan Amerika. So jadi sebab itulah kadang-kadang kita tengok keputusan pemimpin Taliban lain, apa yang berlaku di lapangan lain. Mereka kata mereka mengampunkan semua tentera-tentera Afghanistan. Tetapi yang terbaru kita dapati ada laporan tentang berlakunya pembunuhan tentera Afghanistan oleh pejuang Taliban tanpa dibicarakan. Ini salah dalam Islam. Islam mengambil tawanan dan kemudian mereka akan dibicarakan. Tapi apa yang berlaku di lapangan tidak begitu. Di lapangan pejuang Taliban masih lagi menembak tawanan perang dan kemudian ada yang mereka menembak bekas-bekas pegawai kerajaan Afghanistan yang lepas. Yang berlaku pada bulan lepas, bekas ketua penerangan kerajaan Afghanistan, namanya saya lupa, dia ditembak di tepi jalan. Kerana Taliban ini melihat dia ni merupakan tali barut Amerika yang sangat dikendaki. So jadi menjawab soalan tadi, bukan semualah pejuang Taliban tu mereka menuruti keputusan pemimpin-pemimpin mereka yang duduk berbincang dengan Amerika. Wallahualam. Okey. Cerita ini memang betul panjang kalau nak dibincangkan. Okey. Jadi kita pun tak ada cukup banyak masa dan ruangan Zoom saya ni pun tak tahu kenapa hari ni dia punya setting jadi limited time. So saya ada kurang lebih 4 minit terakhir untuk siaran ini untuk lanjut. Jadi saya nak kepada soalan yang secara rumusan. So memang daripada tadi kita dengar Taliban ataupun isu di Afghanistan ni satu benda yang rumit dan bahkan panjang cara untuk memahaminya. Tapi sebagai umat Islam dan generasi muda khususnya yang berada jauh daripada wilayah tersebut, apa sebenarnya perkara yang utama yang perlu kita pegang atau perhatikan ketika kita melihat berita-berita ni? Silakan Ustaz. Macam mana Ustaz?
kita dalam grup ini semuanya Islam. Itu jelas. Sebagai umat Islam, kita harus melihat semua perkara yang berlaku tidak kira di Afghanistan atau di tempat lain daripada kacamata seorang Islam. Hanya dengan cara itu saja kita tidak akan diperdaya oleh tulisan-tulisan di akhbar-akhbar dan gambar-gambar yang berlaku. So kalau kita memahami dalam konteks itu, insya-Allah kita akan faham dengan lebih jelas apa sebenarnya berlaku di Afghanistan. So jadi itu jawapan pendek dari saya sebenarnya. So bagaimana untuk kita melihat daripada kacamata Islam, itu kita hendaklah mengkaji Islam dengan mendalam dan kita mengkaji Islam secara menyeluruh. Jangan mengkaji Islam hanya dengan menghayati rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6. Islam tu lebih luas dari itu. So soalan seterusnya Ustaz. Sebelum saya kena kejar masa ni. Ya, tak boleh. Jadi soalan last sekali. Apa yang menyebabkan seseorang tu akan termakan dengan propaganda yang barat bawakan? Apa sebenarnya? Supaya kita dapat berjaga-jaga dekat elemen tu. Apa sebenarnya yang membuatkan mudahnya percaya dengan media ataupun propaganda? Sebab umat Islam hanya tinggal pada nama saja. Hanya pada akidah sahaja. Tapi umat Islam masih lagi perlu memahami Islam dengan mendalam, aspek siasah, aspek hubungan antarabangsa. Islam ada mengajar tentang aspek hubungan antarabangsa. Islam ada mengajar tentang siasah. Jadi kalau kita memandang perkara itu dari aspek akidah sahaja, tanpa kita mengetahui Islam tu secara menyeluruh ataupun secara mabda'i, so kita akan jadi gitulah. Kita akan banyak perkara yang kita tak jelas dan kita mudah menafsirkan ikut kehendak kita saja yang kemungkinan besar betul, kemungkinan besar betul, kemungkinan besar salah. Ataupun menyebabkan kita mungkin bahkan lebih teruk lagi kita terikut-ikut pula dengan propaganda mainstream. Itu lagi bahaya sebenarnya. Okey. Allah, itu jawapan pendeknya tu. Pendek saja. Okey, disebabkan malam ni adalah malam yang saya pun minta maaf sebagai admin yang biasanya mengurus Zoom setting saya menjadi Zoom yang jadi pendek 40 minit saja dibenarkan untuk buat rakaman juga. Tak ada live streaming hari ni. So hari ni saya buat rakaman yang akan diupload di ruangan YouTube dan insya-Allah kalau ada permintaan khusus daripada sahabat-sahabat di ruangan Usra Online seperti biasa. Kalau Mia ada soalan tak Mia? Agak-agak nak tahu apa tentang Afghanistan? Boleh tulis nanti di channel Telegram untuk kita bincang. Kalau perlu kita jemput lagi Ustaz Taifun Hisham untuk menjelaskan lebih dalam lagi apakah sebenarnya insiden, agenda dan juga fakta-fakta di balik kejadian-kejadian di Afghanistan. Untuk sekadar ini dulu saya sudahi dengan hamdalah, alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Minta maaf.